Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimahullah, pada malam ini, malam yang penuh dengan rahmat dan barakah, di tempat yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan, malam 4 Safar 1445 Hijriyah, kita mulakan dulu pertemuan yang berbahagia ini, pertemuan di dalam majlis ilmu, dengan sama-sama kita rafa'kan kesyukuran yang tak terhingganya kepada Allah, di mana iaitulah kita bersyukur tadi sebagai manifestasi utama menghargai segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, yang mana bila kita sebut dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, tentulah la tuhsuha, kita tak akan dapat menghitungnya, kita tak akan dapat sebut satu persatu, kerana begitu banyaknya nikmat yang diberi oleh Allah. Allah yang bersifat iaitulah pengasih, dan Allah yang juga bersifat pemurah, dihamburkan nikmat kepada sesiapa yang ia suka ataupun ia tak suka. Makhluk manapun Tuhan beri dengan pelbagai pemberian. Tetapi ingat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, iaitulah apa sepatutnya tindakan kita dengan penerimaan segala nikmat ini, maka itulah yang disebut dengan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sifat yang cukup penting yang kena ada dalam hati kita, tuan-tuan. Pasal itu penting tak penting syukur ni, saya teringat bila kita buka kitab penawar bagi hati, yang saya yakin tuan-tuan pun mengaji kitab ni, karangan seorang ulama yang agung yang bernama Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Mandili, seorang tenaga pengajar, iaitulah di Masjidil Haram Makkatul Mukarramah. Ulama yang hebat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Kalau kita buka dalam kitab ni, Tok Guru kita sebut, iaitulah antara perkara yang paling penting
yang kita kena tanam dalam diri kita ialah sifat syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat syukur ini sebahagian daripada sifat-sifat mahmudah ataupun sifat terpuji yang perlu kita tanam dalam diri kita. Macam kita mengaji tasawuf ni, perkara pertama sekali yang kita nak kena buat iaitulah buang dulu sifat-sifat mazmumah ataupun sifat masy'umah, sifat yang keji, sifat yang jahat yang disebut oleh tok-tok guru dalam kitab-kitab tasawuf. Banyaklah, antaranya 10 yang utama, iaitulah ujub, riya, takabur, sum'ah, hasad. Itu semua hak nak kena buang tuan-tuan. Kena buang daripada hati. Tu fardu'ain. Kita kena tahu hak 10 benda tu, yang saya yakin tuan-tuan pun tahu. Dan bila kita dah buang sifat-sifat yang keji daripada diri kita ataupun hati kita, nak kena tanam pula apa dia? Iaitulah sifat yang dipanggil sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Banyak jugalah. Semua sifat hak baik-baik itulah antaranya sabar, kemudian syukur, wara', zuhud. Itu semua benda yang kita nak kena tanam dalam diri kita. Tapi kalau kita ambil 10 sifat mahmudah ni, contohnya kita tak usah ambil banyak-banyaklah, kita ambil contohnya iaitulah sabar. Itu sifat mahmudah. Kemudian apa lagi? Khauf, takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat mahmudah. Raja, iaitulah harap, itu pun sifat mahmudah. Syukur pun sifat mahmudah. Jadi kalau kita himpun semua sifat mahmudah ni, kata Syekh Abdul Qadir Mandili ni, iaitulah bahawa sesungguhnya yang paling utama sekali ialah syukur. Duduk nombor 1, ranking nombor 1 ialah syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hujahnya? Hujahnya iaitulah sifat-sifat mahmudah hak lain ni. Contoh kita ambil 2 lah, iaitu 3 kita ambil, iaitulah sabar. Begitu juga iaitulah takut. Begitu juga iaitulah harap. Yang tu semua ialah sifat yang maknanya hanya di atas dunia saja. Dia tak bawa sampai kepada akhirat. Ataupun macam orang yang masuk syurga, maknanya tak ada dah sabar, tak ada dah takut, tak ada dah harap pun tak ada dah. Tapi syukur tetap ada dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu Nahabak kata syukur yang paling utama. Mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, takkan sabar tak ada dah dalam syurga? Begitu juga iaitulah takut pun tak ada dah dalam syurga, harap pun tak ada dah dalam syurga. Memang tak ada dah. Pasal apa? Kita sabar di atas dunia ni, sabar macam-macam. Sabar daripada azab, sabar daripada bala. Kalau kita ni berjuang, sabar dengan ujian daripada Allah. Syurga nak sabar apa lagi? Syurga bukan lagi tempat ujian daripada Allah. Syurga tempat balas daripada Allah. Tak payah sabar lah. Begitu juga takut. Orang yang berada dalam syurga, dia tidak akan dihinggapi sifat takut selama-lamanya. Buat apa makna duduk dalam syurga kalau duduk takut lagi, tuan-tuan? Begitu juga harap. Nak harap apa lagi dah? Tuhan bagi nikmat dah dalam syurga. Maknanya tak perlu pengharapan dah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tapi syukur tetap ada dalam syurga, tuan-tuan. Pasal antara salah satu nikmat yang terbesar yang Tuhan bagi
bagi dalam syurga ni apa dia? Yang paling besar, lebih besar daripada nikmat syurga, tuan-tuan. Lebih besar daripada nikmat syurga. Ada nikmat dalam syurga ni, ada satu nikmat yang nikmat tu lagi besar daripada syurga tu sendiri, tuan-tuan. Apa dia? Iaitulah salah satunya nikmat yang lebih besar daripada nikmat syurga ialah dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kita kena yakin, sebab kita berpahaman i'tiqad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dia sebut boleh tengok Tuhan. Tapi di mana? Dalam syurga lah, tuan-tuan. Nak tengok Tuhan esok ni, kalau kita nak tengok Tuhan yang selama ni kita duk sembah Tuhan, kita tak pernah tengok Tuhan. Abang bagi tuan-tuan, tak pernah nampak Tuhan. Kalau orang habaq kata dia nampak dengan contohnya mata hati, tu lain cerita. Bukan nampak macam kita kata berketui Tuhan, sebab Tuhan tidak berketui dah. Tapi kalau dia kata nampak dengan mata kepala Tuhan di atas dunia, kapiak. Pasal kita tak pernah nampak Tuhan. Malah disebut makna ihsan, iaitulah apa dia? Kalau kita tengok betul-betul dalam pemahaman yang disebut dengan ibadat, iaitulah ta'budullah ka'annaka tarah wa illam tarahu fa innahu yarak. Itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata ihsan ni, kamu beribadat pada Allah seolah-olah kamu nampak Tuhan, walaupun kamu tak nampak Tuhan, tetapi Tuhan sentiasa melihat kamu. Maknanya iaitulah maknanya nikmat yang paling utama besok kita akan terima, dapat tengok wajah Tuhan. Tapi dalam syurga, dan Tuhan tunjuk diri dia pun kepada orang yang dia kasih dalam syurga. Kalau orang tu dia meluat, dia masukkan dalam neraka, orang yang dalam neraka tak akan dapat tengok wajah Tuhan, tuan-tuan. Tu yang kata nikmat lebih nikmat daripada, iaitulah syurga. Dalilnya wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Tuhan sebut dalam Quran, tuan-tuan, untuk kita ambil i'tibar. Iaitulah maknanya Tuhan sebut muka-muka pada hari itu berseri-seri. Nadhirah ni berseri-seri sungguh-sungguh, tuan-tuan. Ahli syurga ni dia seronok sungguh, muka dia berseri sungguh-sungguh. Pasal apa? Sebab dapat melihat zat ataupun diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Seronok sungguhkah dapat tengok wajah Tuhan? Lah senang faham, seronok tak, tuan-tuan? Tuhan kita tak pernah tengok. Daripada mula kita lahir sampai kita mati, kita tak pernah tengok Tuhan. Malah di padang mahsyar ke di manakah, kita tak pernah nampak Tuhan. Tiba-tiba masuk syurga, boleh tengok Tuhan. Allah tak tahu nak habaklah nikmat dia, tuan-tuan. Nak bagi buat perumpamaan tak boleh, tapi lebih kurang macam ni lah. Satu yang kita teringin sangat nak tengok, tak pernah tengok, tiba-tiba satu kita boleh tengok, tuan-tuan. Apa perasaan kita? Macam contoh lah, kita duk buat ibadat lama dah, semuanya kita buat ibadat tu menghadap ke Kaabah. Pernah tengok Kaabah? Tak, tengok gambar lagu tu lah Kaabah ni. Lepas tu tengok dalam TV lagu tu lah. Kita tak pernah tengok. Tiba-tiba, tuan-tuan, satu ketika impian kita berjaya dilaksanakan, iaitulah kita dapat pi umrah. Hari pertama pi umrah tu, sampai-sampai saja kita dapat masuk semayang zuhur, contohnya. Masuk semayang zuhur tu, waktu zuhur masuk, kita pi masuk dalam dataran betul-betul depan Kaabah. Kita semayang tu tengok Kaabah betul-betul depan kita. Apa perasaan kita?
kita tuan-tuan. Tak tahu nak abang. Siapa yang pernah alami, jawab dia, kadang-kala punya seronok tu sampai, iaitulah ayat mata dia keluar tuan-tuan. Nah, ayat mata ni kadang keluar kerana sedih, kadang keluar kerana hibah, kadang keluar kerana seronok pun boleh jadi tuan-tuan. Tak sedar dia meleleh ayat mata. Pasal apa? Berasa syukur sungguh-sungguh kita selama ni beribadat bukan maklapun depan Kaabah, tapi tak nampak Kaabah. Yang ni kita nampak Kaabah betul depan. Seronok tak tuan-tuan? Memang semua akan kata macam tu lah. Siapa pun lagu tu, orang tua mana pun lagu tu tuan-tuan. Kalau ada orang main habak, dia kata tak rasa apa pun ustaz, tu maknanya hati dan iman dia tu ada masalah. Tapi kalau orang yang memang dia betul-betul kuat iman dia, memang seronok sungguh. Tu baru tengok Kaabah. Ni tengok Tuhan Kaabah, Allah Ta'ala. Allah tak tahu nak habaq lah tuan-tuan, punya nikmat tu. Diriwayatkan satu kisah, apabila iaitulah dapat melihat wajah Allah Ta'ala tu tuan-tuan, semua pakat sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum sujud tu, maknanya duk tergamam. Satu, iaitulah maknanya bila tengok saja wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, iaitulah duk fikir macam ada tak pernah tengok sebelum ni. Pasal kita ni kadang kalau tak tengok benda apa pun, tak pernah tengok sekali duk terfikir, pernah tengok kot. Macam kita jumpa siapa-siapa, pernah tengok, berarti tak pernah jumpa pun dia. Tak pernah tengok pun, tapi tengok tu nak erat-erat. Ni ada tak nak erat-erat? Fikir memang tak ada erat dengan siapa-siapa. Sebab kita mengaji sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Dalilnya apa dia? Kalau kita buka Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada perumpamaan satu jua pun dengan Allah. Allah Ta'ala Maha mendengar dan Maha melihat. Maknanya kalau kita pernah berasa macam pernah tengok, jawabnya itu bukan Tuhan. Senang faham gitulah. Lama-lama baru terfikir balik, memang tak pernah tengok. Lepas tu pakat sujud tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tuhan kata, wahai hamba aku bangkit, hari ini bukan hari sujud. Hari ini bukan hari ibadat. Aku tak suruh buat ibadat dah. Hari ini kamu kecap nikmat daripadaku. Mereka pun bangun, mereka mengatakan, ya Allah, kami sujud tadi ialah sebab syukur kami kepadamu, sebab kami tak menjadi orang yang sesat seperti mana di atas muka bumi Allah. Kami meyakini apa saja iaitulah yang datang daripada engkau wahai Allah. Ni hujah ulama, syukur itu sampai syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal itu sifat syukur tu cukup penting tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan bila kita sebut syukur, apa dia yang disebut syukur tu tuan-tuan? Pasal syukur ni banyak takrifan ulama, dan kadang-kala banyak kepahaman yang kita duk hurai pun banyak dah. Ada orang dia sebut syukur maknanya iaitulah dengan banyak mengucapkan kalimah alhamdulillah. Betul. Tapi yang tu sebahagian, bukan yang tu yang paling utama. Begitu juga ada orang kata syukur, kita kena banyak buat ibadat pada Allah, jangan kita buat dosa pada Allah. Betul. Yang tu sebahagian daripada syukur. Tapi makna utama kepada syukur disebut oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, salah seorang ulama agung di atas muka bumi, imam mazhab kita. Mazhab mana pula ustaz? Mazhab kita bukan Syafi'i ke? Memang mazhab kita Syafi'i, tapi kita kena ingat 3 ilmu fardu ain tu kita pegang dengan mazhab.
Satu ilmu tauhid. Ilmu tauhid imam mazhab kita ialah Abul Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Maturidi. Sebab itu kita ikut mazhab tauhid, mazhab yang betul. Satu-satunya Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah orang yang mengikut pegangan yang diasaskan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi. Sebab itu kita disebut pahaman selain daripada Ahlus Sunnah ni, disebut pegangan kita ialah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Itu mazhab tauhid kita. Kena tahu tu bagi orang awam. Mazhab fiqh kita apa dia? Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mazhab tasawuf kita apa dia? Mazhab tasawuf, kami tak masuk tarikat ustaz, kami tak peduli langsung bab-bab tarikat dan sebagainya. Tak, kita tasawuf juga. Tasawuf lagu orang awam, lagu kita ni lah. Kita pegang dengan siapa? Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Tu kena ingat tu. Sebab itu kalau orang tanya kita boleh jawab. Mazhab tauhid Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Mazhab fiqh iaitulah Imam Asy-Syafi'i. Mazhab apa nama tasawuf iaitulah Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Syekh Junaid Baghdadi dia kata makna utama yang kata syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah kita guna nikmat hak Tuhan bagi, kelebihan hak Tuhan bagi untuk menjadikan kita mendapat keredaan Tuhan. Itu satu. Dan jangan guna sama sekali apa yang Tuhan bagi kat kita untuk menyebabkan kemurkaan Tuhan. Contoh Tuhan bagi boleh melihat, tengok hak elok-elok, jangan tengok benda hak Tuhan larang. Syukur dah lah tu. Tuhan bagi boleh bercakap hak elok-elok, seru manusia kepada agama Allah, syukur dah lah tu tuan-tuan. Jangan cakap lagi untuk sesuatu yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah. Maka inilah yang disebut syukur. Macam malam ni lah kita buktikan syukur kita pada Allah yang paling tinggi, iaitulah kita guna segala apa yang Tuhan bagi untuk menghidupkan sunnah utama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sama-sama sembahyang maghrib berjamaah. Ini antara sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah Nabi cukup galakkan sungguh sembahyang berjamaah ni tuan-tuan. Satu tuntutan yang paling besar di atas muka bumi Allah. Malah banyak hadis Nabi yang sentuh tentang sembahyang berjamaah. Kemudian kita duduk pula dalam majlis ilmu, dalam masjid. Satu tindakan yang paling baik dan paling sempurna untuk menghidupkan sunnah utama daripada Nabi. Itu kita syukur sungguh-sungguh pada Allah. Dan malam ni saya nak bawakan sepotong hadis sebagai pengajaran dan juga untuk manfaat kuliah kita di atas muka bumi Allah. Di mana hadis ni saya nak bawa dulu kata-kata yang diucapkan oleh seorang ulama. Saya kita tengok hadis tu, ada related dia tuan-tuan, ada hubung kait dia. Tapi kita nak ambil dulu kata-kata seorang ulama. Kata ulama ni siapa dia? Ulama yang kata ni namanya ialah Imam Malik bin Anas, yang saya pernah cerita banyak kali kepada tuan-tuan. Imam Malik bin Anas ini ialah guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni guru dia banyak. Tapi salah satu guru dia yang paling utama, yang banyak membentuk karakter diri dia, ialah Imam Malik bin Anas. Juga salah seorang, iaitulah imam mazhab di dalam persoalan fiqh. Imam Malik bin Anas ni dia pernah menyebut satu kata-kata hebat. Saya pernah sebut banyak kali kat tuan-tuan, cuma nak ingat balik saja. Apa kata Imam Malik tuan-tuan? Imam Malik kata dalam salah satu kata-kata dia, la yasluhul akhiru illa bima saluha fi awwalihi. Itu kata-kata Imam Malik tuan-tuan. Saya teringat sangat ni pasal saya mengaji pada seorang tok guru dulu, dia duk ulang perkataan Imam Malik ni, dia duk ulang kerap.
Apa dia maksud dia? Iaitulah maksud dia la yasluhul akhir. Tidak akan menjadi saleh orang yang berada di akhir zaman ini. Maksud saleh apa dia? Baiklah. Tidak akan menjadi baik orang yang berada di akhir zaman ini illa bima saluha fi awwalihi, kecuali mereka mengikut cara-cara formula yang berjaya menjadikan orang dulu itu saleh, orang dulu itu baik. Jadi kalau kita nak jadi baik, maknanya apa? Kita kena ikut orang dulu, lagu mana pun. Dia tak boleh lagu mana pun ada orang dia usaha nak jadi baik, nak jadi saleh. Lepas tu dia ikut kepala otak dia. Tak boleh. Dia kena ada panduan. Panduan dia apa dia? Panduan orang dulu yang dah saleh. Kata kat bab saleh ya, kalau kita kata bab apa pun, kalau kita nak berjaya, kena tiru orang yang dah berjaya. Nak buat apa pun tuan-tuan, kita duk kira tak saya ikut cara orang lah, kita buat cara kita sendiri. Boleh juga, tapi belum tentu berjaya. Jadi nak dapat panduan, hang tiru orang yang dah berjaya. Macam orang nak berniaga, sebelum berniaga tadi hang kena pergi belajar satu, belajar ilmu nak berniaga dah satu. Lepas tu yang kedua, kena pergi dapat panduan daripada orang yang berniaga yang sudah berjaya. Macam kita tengok perniagaan dia hebat. Dalam dunia perniagaan dia telah orang panggil apa? Iaitulah meletakkan diri dalam dunia perniagaan selama 30 tahun. Jatuh bangun ni tak tahu nak abang. Kadang sampai peringkat dia jatuh sampai peringkat bankrupt. Lepas tu bangkit balik dan sampai dia mempunyai empire perniagaan yang paling hebat. Yang tu kita nak pergi belajar. Insya-Allah barulah kita dapat panduan untuk menjadikan kita peniaga yang berjaya. Samalah kalau hang nak jadi saleh, hang kena ikut cara orang yang dah saleh dah, yang sudah diakui autentik dia. Siapa dia? Generasi salafus saleh. Kita pun duk sebut salafus saleh. Salafus saleh makna apa? Orang dulu yang sudah baik, orang dulu yang saleh. Siapa dia orang saleh tu? Generasi dulu yang saleh disebut salafus saleh tu. Mengikut tafsir ulama, bila sebut generasi salafus saleh ialah generasi yang hidup 3 kurun yang pertama. Maksudnya 3 abad yang pertama hijrah. Jadi generasi zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Makna 300 tahun yang pertama ni, generasi ini dikenali sebagai salafus saleh, orang dulu yang saleh. Jadi kita ni orang yang di akhir zaman nak jadi orang baik, hang kena tiru depa. Kalau tak tiru depa, hang takkan boleh jadi saleh, hang takkan boleh jadi baik. Kita semua nak jadi baik, tiru depa. Dan bila nak tiru depa, apa rahsia kejayaan mereka? Yang ni hadis yang saya nak bawa malam ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Yang hadis ni saya jumpa daripada kitab, iaitulah Nasaihud Diniyah wal wasaya imaniyah. Apa dia terjemah bahasa Melayu yang mungkin orang mengaji kenal? Nasihat agama dan wasiat iman. Syekh Muhammad Alwi bin Abdullah Al-Haddad, ulama yang hebat berketurunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia hadis dia? Kita kongsi sama-sama malam ni tuan-tuan. Iaitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naja awwalu hazihil ummati bizuhdi wal yaqini wa sayahliku akhiruha bil hirsi wa tulil amali atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah Nabi kata naja awwalu hazihil ummah, berjayanya umat dulu. Siapa dia umat dulu tu? Umat yang kita sebut tazaklah salafus saleh. Mereka berjaya kerana kebanyakan daripada mereka ada 2 sifat yang paling utama. Dua-dua sifat ni lah
Kalau kita nak jadi orang yang berjaya, kena ada kepada kita hari ini, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Apa dia? Yang pertama, sifat pertama yang berjaya menjadikan orang dulu itu hebat dan mendapat kejayaan daripada Allah, iaitulah bizuhdi, dengan sifat zuhud. Jadi kita pun hari ini kalau nak jadi orang hebat, berjaya macam orang dulu, kena jadi orang zuhud. Apa dia zuhud pula? Tak kena tanya tu. Pasal bila kita sebut zuhud, kadang orang Melayu ni kita silap faham zuhud ni. Banyak orang dia faham bila sebut zuhud ni apa dia? Buang dunia, apa saja yang ada hubung kait dengan dunia dia kena, kalau boleh tinggalkan. Tu bila sebut zuhud, ada orang faham tak boleh kaya, tak boleh senang, rumah tak boleh besar, kereta tak boleh kemas. Tu yang kadang bila setengah tok guru alim ulama dia pakai kereta hebat sikit, orang gaduh dah. Pasal apa? Ada orang sebut tak zuhud. Contohnya tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, betul ke yang tu makna zuhud? Nak tahu makna zuhud betul, kita kena rujuk satu kitab. Nama kitab tu ialah Risalah Al-Qushairiyah, karangan seorang ulama yang agung, Syekh Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi. Sebab itu nama kitab tu Risalah Qushairiyah. Kitab ni hebat bukan pasal apa? Sebab sebelum hang nak ngaji tasawuf, hang kena tahu istilah dulu. Macam warak lah. Kadang warak tu, bagus, tengok Pak Ngah tu berjalan tunduk tak panggung kepala. Tu warak lah tu. Warak dia kata panggung tak panggung kepala berjalan. Dia kata warak. Bagi saya tu bukan warak, tu sakit tengkok, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kita nak tak mau panggung kepala, macam mana berjalan? Tak boleh jatuh longkang, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sebenarnya itu bukan ta'rif wara. Wara ni kalau kita rujuk dalam kitab Risalah Qushairiyah, dia kata apa? Yang kata wara ni apa dia? Wara ni orang yang berusaha menjaga diri dia daripada jatuh kepada dosa. Tu nama wara. Kadang-kadang jaga punya jaga jatuh juga, bukan tak jatuh, tuan-tuan. Tapi dia jatuh dan ni pun nak buat macam mana? Kadang-kadang terjadi, tapi kerapnya dia jaga, usaha jaga. Tu wara. Contohlah, contoh tuan-tuan, kadang kita kata macam letak kepiah atas kepala kita berjalan ni, wajib ke? Tak, dia tak wajib. Tak pakai kepiah pun tak apa, pilah tak mana pun. Semayang tak pakai kepiah pun sah. Itu persoalan dia, tuan-tuan. Tapi kenapakah ulama tekankan kalau boleh kepiah ni duduk atas kepala? Satu, dia lambang agama. Bila orang tengok kita pakai kepiah putih, orang tahu dah, tak tanya banyak dah, Islam. Tu satu. Lepas tu apa dia lagi? Nampak baik. Dua. Dan yang ketiganya, bila orang tu pakai kepiah, untuk apa? Untuk jaga diri, tuan-tuan. Korang-korang dia tak beranilah nak buat benda-benda yang boleh merosakkan akhlak dan adab. Baik tu kadang-kala contohlah kita pakai kepiah putih. Lepas tu bila pi pasar malam ni contohlah. Lepas tu duduk berjalan pusing malam nak beli barang, tak ada masalah. Tapi ada orang jual CD tu. Kita nak belek pun kita rasa malu. Pasal apa? Duk fikir kepiah atas kepala. Bukan pasal kita baik dah. Tapi letak kepiah tu untuk apa? Untuk berjaga-jaga, untuk daripada takut-takut jatuh pada dosa. Macam pi pekan sama. Kita pakai kepiah putih, lepas tu lalu kot kedai kuak, tuan-tuan. Kita liun kot jauh. Pasal apa? Takut lagi orang silap faham. Sama zaman viral pula, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi pasal apa? Pasal malu itulah kadang. Tu nama wara. Itu kaedahnya, tuan-tuan. Jadi faham bagi molek istilah tu. Nak tahu istilah tu, buka kitab Risalah Qushairiyah. Macam zuhud ni. Zuhud bukan makna buang dunia, bukan makna bila zuhud tak boleh kaya.
Kalau gitu jenuh hak kaya semua orang jahat lah kah bagi jadi kaya. Kita orang baik-baik tak boleh kaya. Masalah tuan-tuan. Yang tu saya dah nak kena betul benda ni. Pasal apa? Pasal kadang-kadang orang faham tu. Faham yang kata, oh tak zuhud. Pasal apa? Kaya. Apa masalah? Tang kaya tu tuan-tuan. Pasal dia ni dia tak buang dunia. Zuhud bukan makna buang dunia. Kita pun tak boleh buang dunia. Pasal apa? Dunia tu sebahagian daripada kita hang nak buang kau dah. Itu maksud dia. Jadi zuhud ni apa dia? Yang kata betul-betul zuhud. Kata Imam Abdul Qarim Hawazin Al-Qushairi dalam kitab dia Risalah Qushairiyah, zuhud tu makna iaitulah dia memperalatkan dunia. Bukan dunia memperalatkan dia. Dia menguasai dunia, bukan dunia menguasai dia. Zuhud tu. Macam contoh harta benda dunia iaitulah kita yang kuasai dia. Macam harta lah, kita kata harta sebahagian daripada dunia. Kita kuasai dia apa dia? Kita ada harta banyak, kita gunakan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tu ulama pun ada yang kaya, ada yang senang, bukan salah. Dia tak tertipu dengan kaya tadi ni. Maknanya bukan untuk kepentingan diri, untuk kepentingan agama. Nak tegak agama pun perlu kepada harta. Sehingga disebut dalam Al-Quran, banyak Tuhan sebut, bila kita berjuang di jalan Allah, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kamu di jalan Allah dengan harta kamu dan juga diri kamu. Penting tuan-tuan, dalam perjuangan ni harta kena ada. Tapi itu dia, kalau orang yang betul-betul zuhud, banyak mana harta tak apa, dia tak ada masalah. Hidup dia biasa ya. Tapi harta yang ada pada dia, hidup sedekah, hidup zakat, hidup infak. Yang tu baru betul zuhud. Tapi kalau harta menguasai dia, dunia menguasai dia, dia tak zuhud walaupun dia susah. Macam orang susah tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah, bukan ada harta apa pun, adalah bersekat buruk sebiji ke apa dan sebagainya, tapi jawab dia, maknanya dia lupa pada Tuhan. Harta tu pula memperalatkan dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, bukan dia memperalatkan harta. Harta tu memperalatkan dia. Masalah. Itu bukan zuhud walaupun dia susah, walaupun dia miskin tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Itu kata zuhud. Macam kita ada apa pun hak dunia ni, kita gunakan untuk kepentingan akhirat. Ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ni tanah ladang bagi akhirat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Kalau kita tengok Nuh, macam kita ambil contoh-contoh sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Sayyidina Uthman, orang yang paling kaya di zaman Nabi. Kaya dia tu bukan dekat zaman Nabi ya, sampai zaman lah. Kalau kita pergi di Mekah, Madinah tu masih ada lagi trustee, satu badan pemegang amanah menguruskan harta wakaf yang ditinggalkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi hidup dia mana? Hidup dia sederhana, biasa. Pasal apa? Pasal dia yang memperalatkan dunia, bukan dunia memperalatkan dia. Itu kaedahnya. Dan dia cukup untung tuan-tuan. Pasal apa? Sadaqatun jariyah, waqaf. Waqaf dia tu, orang duk guna sampai kelar. Dia duk dapat tu walaupun dia mati lama dah, 1400 tahun yang lalu, orang duk guna lagi di Mekah Madinah tu. Harta wakaf dia tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah untuk kepentingan agama, kepentingan masyarakat, kepentingan perjuangan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala sampai kepada dia. Itu contoh zuhud yang paling utama yang duk jadi masalah kat kita hari ini, iaitulah dunia memperalatkan dia. Contoh, sampai iaitulah dia bagi alasan banyak untuk tak main masjid walaupun kereta dah. Dia habaq kata hujan lebat, uzur syari'i. Habis ada kereta buat apa?
Contohlah, boleh main, tak ada masalah. Tapi dah. Pasal apa? Pasal itulah dia takut kereta dia basah, tuan-tuan. Habis cerita. Ataupun pasal apa malam-malam hang payah nak main masjid, kereta hang ada, tak boleh. Pasal apa sagi nyamuk ketit. Habis tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah, masalah itu yang selimut misalkan dia tidur pun tak selimut, kereta dia selimut misalkan, tuan-tuan, takut jadi apa-apa. Tu kira habislah. Patutnya kita apa pun harta guna untuk kepentingan agama. Saya ada seorang kawan lah, dia ni kira orang biasa, bukan ustaz, bukan apa, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Lepas tu dia kereta yang dia pakai daripada dulu sampai kelar ni 5 kali dah dia tukar pula. Bila tanya apa siapa hang tukar, kalau kita tentu tanya tukar pasal tak apa sedap naik dah hari tu, nakkan pakai hak baru pula pasal kita dah ada duit kebetulan, tak apalah dan sebagainya. Dia jawab dia pada dia, tuan-tuan, dia tukar sat hak besar sikit, hak besar sikit. Pasal apa? Pasal apa, tuan-tuan? Pasal nak guna untuk perjuangan. Memang dia ni dengan perjuangan aktif sungguh-sungguh, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dia bawa kita pi kursus perjuangan pun naik kereta dia. Pi mana-mana program hak jalan jamaah pun naik kereta dia apa semua. Jadi kereta dia dilatu sungguh-sungguh untuk, dan dia pakai, dia tukar hak yang lagi bagus. Tu bukan pasal nak seronok dah, tapi untuk perjuangan. Lepas tu pilihan raya mana pun, tuan-tuan, dia memang terlibat lah antara orang yang aktif dan sebagainya. Sebab itu itulah maknanya Allah Ta'ala bagi kat dia. Pasal itulah definisi zuhud. Dan alhamdulillah baru ni terpilih dan menang pula sebagai salah seorang adun, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Sifat zuhud yang ada pada dia tu kadang-kadang tak ada kat kita, tuan-tuan. Dia lambat lepas dengan orang susah dia pi, masa tak jadi apa lagi pun. Memang eloklah kalau jadi adun pula, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh zuhud. Kita tak mau, maknanya apa yang ada pada kita memperalatkan kita. Kita kena memperalatkan apa yang ada pada kita, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Baik, satu saya ambil sikit lagi walaupun Aisyah dah masuk, kita ambil satu iaitulah zuhud. Tu yang menyebab kejayaan orang dulu. Yang kedua apa dia? Yang kedua ialah wal yaqin, dan keyakinan. Yakin sungguh-sungguh, tuan-tuan. Yakin ni apa dia? Tak ada syak, zan, waham. Tu yakin. Yakin ni makna kalau kita kata kalau yakin apa dia? 100%. Yakin dengan Islam, yakin dengan perjuangan Islam, 100%. Kalau kata 50 percaya, yakin, lepas tu satu lagi pasal macam dak agak kot, tak boleh kot, orang boleh kot. 50 yang tu nama dia ragu-ragu, syak. Ataupun memang percaya boleh ni 99%. Ada juga tu, tapi ada juga tapi yang tu pun bukan yakin. Baik itu kita dengan agama kena yakin. Janji Tuhan yakin. Yakin ni kalau boleh yakin macam mana? Macam orang-orang dulu yakin, tuan-tuan. Macam mereka yakin pada Nabi. Benda yang sampai peringkat nak fikir ni memang tak boleh fikir, tapi Nabi sebut, maka mereka yakin. Contoh macam Nabi sebut masa ketika korek parit perang Khandaq ada, satu batu tak boleh pecah. Ada satu batu besar sungguh tak boleh pecah. Depa katuk guna pun tak boleh pecah. Depa habaq pada Nabi. Nabi mai katuk sekali pecah. Bila katuk tu pecah batu tu, terbit api. Dalam api itu Nabi nampak, Nabi sebut pada sahabat. Nabi kata, iaitulah aku nampak istana Kisra Yazdajir, Parsi, Iran. Kerajaan Iran akan runtuh dikuasai oleh Islam satu hari. Nabi sebut macam tu. Pakat takbir Allahu Akbar, seronok tak kira, tuan-tuan. Yakin.
Walaupun kalau fikir balik, Nabi sebut tentang siapa dia? Super power dunia. Kalau fikir balik, macam mana nak runtuh Parsi? Satu. Lepas tu Nabi kata lagi, sikit lagi kata pecah tu, nampak api lagi. Nabi kata, yang ni yang hadis yang sebut, iaitulah akan dijatuhkan dan akan dikalahkan Konstantinopel. Dan sebaik-baik tentera yang menakluki Konstantinopel, itulah tentera yang terbaik. Sebaik-baik panglima yang memimpin penaklukan Konstantinopel. Yang ni pun kalau fikir balik, boleh ke? Tapi sahabat yakin, sampai peringkat maknanya depa usaha takluk Konstantinopel tak berjaya. Sampailah bila pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menakluki Konstantinopel. Pengharapan tetap ada. Pasal apa? Yakin pada Nabi. Contoh yakin yang paling besar ketika sebelum misi penaklukan Konstantinopel tu, iaitulah, tapi tak berjaya kalahkan Konstantinopel, berlaku pada zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Salah seorang sahabat yang paling utama, dia tua dah, umur 90 lebih, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Dia ni kira Rasulullah mula-mula mai Madinah tu, yang belah hijrah, semua pekan nak berebut untuk nak ialah unta Nabi tu, untuk pi rumah dia dan nak bagi tumpang rumah dia bagi Nabi duduk. Nabi kata lepas tali unta ni. Pasal apa? Tuhan dah tentu dah. Unta ni tang mana dia berhenti, rumah tu yang terpilih. Nabi duduk, untuk aku duduk, kata Nabi. Tahu-tahu unta berhenti betul-betul depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia orang yang paling bertuah sebab berjaya menumpangkan Nabi berapa bulan sebelum terdirinya masjid Nabi dan rumah Nabi SAW. Dialah makna ketika nak takluk Konstantinopel tu, sebab dia yakin betul dengan hadis Nabi ni, dia merupakan orang yang pertama mendaftarkan diri sebagai tentera sukarela. Dia umur 90, sampai ada orang kata Tok Wan duduk di rumah lah 90 ni, nak pergi perang apa lagi. Tak, dia kata aku nak rebut apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Sampai dekat dah Konstantinopel tu, dekat dah sangat-sangat. Masa ni dia nazak, dia nak habis umur. Lepas tu dia punya panglima tanya Tok Wan nak nasihat apa-apa kah? Dia kata aku minta kalau aku mati di sini ni sebelum perang ke lepas perang kalau gimana kah, jangan buat balik. Tanam tang ni. Ni tanam yang di dekat dengan kota Konstantinopel. Pasal apa? Ni kata yakin ni. Pasal apa orang nak kena tanam tang ni? Sebab esok kalaulah berlaku sungguh tentera yang disebut oleh Nabi nak takluk Konstantinopel ni, akulah orang yang pertama yang akan dengar. Apa dia? Bunyi tapak kaki kuda-kuda tentera itu yang akan datang nak luki Konstantinopel. Tu yakin tuan-tuan. Tu kita ni pun kalau nak berjaya, yakin tu kena ada. Yakin dengan perjuangan, yakin dengan rezeki, yakin dengan pembahagian Allah. Kadang rezeki pun banyak orang bimbang juga. Tu yang kadang-kadang orang sebut kat saya, dia kata ustaz jangan duk derah kan. Siapa? Kalau derah awak mana? Lagi orang tak panggil dah. Kalau orang tak panggil dah awaknya, jaga ustaz. Kalau tak panggil dah, tak ada sampul lah. Ustaz nak makan apa? Saya kata makan nasi lah juga. Saya bukan orang Itali nak makan spaghetti carbonara. Saya makan nasi lah juga. Sampai lah ni bukan dekat jenuh makan nasi ni punya janji rezeki lah. Walaupun kita lagu ni punya cerita, sampai malam pun orang marah kat saya. Pasal apa? Jangan makan nasi dah ustaz, badan duk naik dah dah. Sampai orang marah pula jangan makan nasi tuan-tuan. Tu dia nak abang bagi. Nak bimbang apa Tuhan ada janji, hang habaq benda betul. Orang mau tak mau sudah. Yang pentingnya kita habaq benda betul. Pasal apa? Yang inilah unsur kejayaan utama, yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua benda inilah kalau kita nak berjaya, adakan dalam diri kita. Cukuplah sekat tu tuan-tuan, mohon ampun dan maaf
Kalau ada silap dan salah, yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya, walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Diminta saya buat tahlil malam ni, tak apalah. Kita lepas habis semayang, kita rawit sekali dengan tahlil untuk sama-sama kita mendapat rahmat daripada Allah. Untuk itu kita tunda kuliah kita ini pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala maghfiratik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu wassalamu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.